Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam, Syed. Apa boleh saya bantu? Madam nak tanya, betulkah anak sulung ni jadi tanggungjawab dia besar pada keluarga? Betul, tanggungjawab tu besar pada keluarga kerana ialah anak pertama dalam keluarga tersebut. Tapi janganlah rasa terbeban. Dia satu anugerah tau. Jadi anak pertama ni, anak yang mak bapak dapat dulu, yang penuh dengan kasih sayang, semua dapat adik-adik dia. Jadi dia kena bangga dan pikul tanggungjawab tu dengan lebih amanah. So jadi anak pertama ni adalah satu anugerah dan kena bangga kerana dia dapat menjaga ibu bapa dia dan adik-adik yang lain. Dalam masa yang sama tunjuk contoh yang baik. Dapat sesuatu. Dapat, So Madam. contoh yang baik itu bukan hanya untuk anak pertama, juga untuk kesemua anak, kepada ibu bapa, kerana ibu bapa kita adalah surga kita. So saya dah share. Thank you, Madam. Sama. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam, Wais. Apa boleh saya bantu hari ini? Saya nak tanya, ada tips tak untuk menceriakan pagi kita? Menceriakan pagi kita adalah bila melihat keindahan alam. Kita bila bangun pagi-pagi, kita buat rutin kita yang sepatutnya pergi lihat dulu matahari terbit. Dan juga lihatlah kicauan burung kalau ada, ataupun pergilah tengok tanaman mak kita ke apa ke untuk tengok kehijauan. Kehijauan tu akan mendamaikan hati kita. Pertama. Kedua, carilah apa yang awak suka. Kalau kopi boleh bawa gembira di pagi hari, kopi lah. Kalau minuman yang lain yang suka, minumlah. Lepas tu cubalah dengar surah-surah yang boleh memberi ketenangan hati dan menceriakan minda. Lepas tu barulah kita dengar lagu-lagu yang boleh memberi kita kesangan, menghadapi positif vibes yang lebih bagus. Faham? Faham. So positive vibes tu akan buat kita apa? Happy. Ceria lah. Carilah positive vibes awak apa tu. Okay? Alright. Dapat sesuatu? Dapat. So kita tengok hijauan alam. Okay? Baik. Dan juga matahari Terbit. Thank you, Madam. bye. Bye. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam, Afiq. Apa bisa bantu? Madam, macam mana kita nak kuatkan jiwa kita untuk pelbagai situasi? Kuatkan jiwa pula. Korang ni main jiwa saya lah. Jiwa tu datangnya dari mana? Dari hati pergi ke minda. So kalau minda kita kuat, hati kita kuat, jiwa kita pun akan kuat. Kenapa nak lemah kalau menghadapi sebarang dugaan dan cabaran? Kerana setiap situasi tu mematangkan kita. Jadi jiwa kita nak kuat bila kita sendiri yang kuat. Kuatkan minda, kuatkan hati untuk menghadapi apa saja dugaan dan cabaran. Kerana dugaan dan cabaran itu akan mematangkan kita. Dan pasti selepas kita menghadapi apa saja situasi dalam hidup kita, ada hikmah yang manis sebenarnya. Dapat sesuatu. Dapat. Jadi jiwa mesti kental. Boleh? Boleh. Saya, Madam. Sama. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Apa boleh saya bantu? Saya nak tanya, macam mana kita nak berkatkan rezeki yang kita dapat? Macam mana nak berkatkan rezeki yang kita dapat? Okey. Rezeki yang kita dapat walaupun sikit tapi cukup, dengan syarat kalau kita rajin bersedekah. Satu lagi, bersedekah ni salah jika kita fikir, aku nak bagi orang ni kerana Allah akan bagi aku lebih. Itu konsep yang salah. Untuk kita bersedekah, kita kena ikhlas memberi, bukan mengharapkan menerima. Kerana menerima itu bonus jika kita mendapatnya. Paling penting mendapat keredaan daripada kita memberi itu. So, walaupun rezeki kita sikit ke banyak, untuk lebih berkat, paling-paling utama adalah bersedekah. Kalau banyak, sedekah secara banyak. Kalau sikit, sikit. Jadi, berkatlah rezeki kita tu sepanjang masa. Dapat sesuatu. Selain daripada itu, berjimat cermat juga amalan yang boleh membuatkan kita cukup dan berkat dalam rezeki tu. Jangan boros. Okay? Okey, Madam. Alright. So, thank you. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam, Izzah. Apa bisa bantu? Saya nak tanya, apakah motivation untuk hari ini? Motivation hari ini. Buat baik, dibalas baik. Buat jahat, jangan sekali-kali.
Bila kita dah buat baik, jangan harap balasan itu dari manusia, kerana balasan Allah lebih besar nikmatnya. Jadi buat baik dengan ikhlas, baru dapat manfaatnya. Dapat sesuatu, Dapat? so buat baik tau. Okay, thank you, madam. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam. Siapa boleh saya bantu? Saya nak tanya macam mana kita tak nak jadi sombong. Tak nak jadi sombong. Allah, kenapa dah susah-susah? Rasulullah pun tak Sombong. apatah lagi kita. Betul tak? Betul. Yang penting jangan menunjuk diri. Kita kena sedar diri. Kita kena humble. Jadi sombong ni tak bawa kita ke mana. Orang sombong selalu Rugi. Jadi daripada sombong, kita tak ada kawan, tak ada sahabat. Lebih baik kita jadi peramah dan berbaik di antara satu sama lain. So elakkan sombong macam mana? Dengan masa merendah diri dan kita sentiasa apa tu? Apa tu? Sentiasa yakin yang kita adalah terbaik, sama baik seperti orang lain yang Allah Cipta. Dapat sesuatu, Dapat. jangan sombong. Orang sombong selalu Rugi. rugi. Okay. Thank you madam. Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam. Apa boleh saya bantu? Saya nak tanya, macam mana nak buat orang happy dengan kita? Macam mana nak buat orang happy dengan kita ni? Senang je. Kalau kita happykan diri kita, automatik kita akan rasa nak happykan orang lain. Tapi orang tu happy atau tidak, itu terpulang kepada orang tu. Sebab dia subjektif. Jadi selagi boleh, kita kena fikir bagaimana nak entertain orang tu untuk dia dapat good mood. Contohnya melakukan perkara-perkara yang best lah. Kalau dia happy dengan ajak dia tengok wayang, pergilah. Kalau pergi makan, happykan dia, pergilah. Ataupun hanya dengan mendengar kisah-kisah dia. Contoh dia sharing tentang suka duka dia. Kalau itu boleh meredakan dia punya keresahan dan buat dia happy, why not? Betul tak? So actually nak buat orang happy adalah bagaimana kita happykan diri kita, dan aura tu kita salurkan kepada orang lain, dan bagaimana orang tu pula mengambilnya dengan positif juga. So you pun akan happy, orang tu pun akan happy. So what you give, you get back. As simple as that. Dapat sesuatu is. Dapat, So madam. happykan diri you dulu, dan sama-sama happy dengan orang lain. Okay? Okey. Bye. Terima kasih, madam. Sama. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam Afiq. Kali ni apa pula? Madam boleh tak olakan tentang redha? Tentang redha senang aja. Tidak ada yang berlaku dalam dunia ini bukan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap perjalanan hidup kita ditentukan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, tak ada apa yang tidak baik dalam perjalanan hidup kita. So, setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah yang baik, yang manis, yang sangat berharga dalam hidup kita. So, apa saja berlaku, atasinya dengan redha. Kerana redha tu datangnya kenikmatan selepas kita redha. Faham Afiq? Faham. So dia datang dengan apa? Doa. Lepas tu kita kena usaha. Lepas tu kita kena tawakal dengan usaha kita tu. Akhirnya kita redha. Kerana kadang-kadang apa yang kita sangka baik untuk diri kita tidak semestinya baik di sisi Allah. Tetapi kerana Allah bagi kita yang kebaikan, itulah yang terbaik untuk kita. So, faham? Faham. Redha itu untuk kebaikan jiwa dan hati. So, redha dengan ketentuan ilahi. Kerana pasti itu yang terbaik. Baik. Dapat sesuatu? Dapat. Okay. Terima kasih madam. Sama. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam Syed. Apa boleh saya bantu? Madam ada tips tak untuk orang yang nak baru memulakan bisnes? Oh, orang yang baru nak mula bisnes. Yes. Senang je. Buat kecil-kecilan dengan modal yang kecil dulu. Nanti bila sukses ataupun ada dapat sambutan, baru kita tambah lagi produk kita. Jangan mulakan terus besar-besaran ataupun yang modal besar, kerana akan merugikan kita. So biar kecil-kecil dahulu. Apa tu orang kata? Bersikit-sikit dahulu baru dia jadi bukit. Janganlah tamak dan banyak-banyak dan lepas tu
rugi. Siapa yang sakit? Kita. So, bersikit-sikit dahulu, try yang the best, cuba promote produk tu sampai okey. Lepas tu dah dapat sambutan, baru tambah sedikit demi sedikit sampailah berjaya. Sebenarnya banyak lagi, salah satu itulah sedikit tips dari saya. Moga sukses di luar sana, jangan putus asa. Okey, dapat sesuatu saya? Dapat, madam. Thank you. Okay. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Izzah, apa bisa bantu? Saya nak tanya, macam mana kita nak maafkan orang dengan senang? Maafkan orang dengan senang. Kerana pemaaf itu tidak semestinya kalah. Pemaaf itu tidak semestinya lemah. Malah darjatnya akan lebih tinggi jika kita jadi pemaaf. Dan jika sangat melukai, apa kata kalau kita move on dan lupakan, kerana pasti kesakitan yang kita lalui itu adalah pengajaran yang manis di sebaliknya. So, maafkanlah. Hari ini mungkin orang buat salah dengan kita. Satu hari mungkin kita pula buat salah dengan orang. Jadi pemaaf tu tak semestinya lemah dan kalah. Okey? Malah dia akan dipandang mulia. Dapat sesuatu? Dapat? Terima kasih, Madam. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Apa boleh saya bantu? Ini saya nak tanya, macam mana nak faham perasaan wanita? Faham perasaan wanita adalah dengan pandainya mengambil hati wanita tersebut. Kalau mak, kita kena dengar cakap, hormati dia, jadi anak yang soleh atau solehah. Kalau kakak pun sama, kena turut juga apa yang kakak cakap. Ataupun adik perempuan, kena lebih hormati dia walaupun adik. Tapi kalau kekasih ke, isteri ke, kenalah pandai memahami jiwa dan raga dia, di mana masa dia susah, dia sedih, dia gembira dan sebagainya. Okey, dan kalau boleh lebih banyakkan telefon call daripada teks. Kerana kalau WhatsApp ataupun teks, dia susah nak tunjuk kita punya keprihatinan. Kalau call tu bolehlah rasa macam nak tunjuk kita ni care, dapat sesuatu. So, sayangilah orang yang kita sayangi. Okey, boleh ke? Boleh, Madam. Dapat sesuatu. Dapat, Madam. So, sayangi orang yang awak sayang tu, dah pandai ambil hati dia tahu. Alright, Madam. Bye. Terima kasih, Madam. Sama.